Okay, Assalamualaikum. Hari ni 11 hari bulan Mei. Okay. Semalam PM dah announce kita punya PKPB dilanjutkan untuk 4 minggu dan tarikh dia sehingga 9 Jun. Okay. Tapi cikgu tak tahu pula apa perancangan Kementerian Pendidikan untuk pelajar-pelajar kita. So, apa pun kita beronline dululah. Okay, so Alhamdulillah dengan izin Allah kita dah masuk bab yang ke-7 iaitu kebersamaan linear. Okay, bahasa Inggeris kita panggil linear inequalities. So perkataan linear ni samalah juga dengan yang kita belajar bab 6 persamaan linear, tapi ini ialah ketaksamaan. Bab yang sebelum ni persamaan, yang ni ketaksamaan. Kita akan tengok apa beza dia nantilah. Okay. Sedikit pengenalan tentang di manakah linear inequalities ni digunakan. Kita boleh tengok di sini dia ada cerita ni sikit. Okey, ini dikata ianya digunakan dalam konsep limit. Limit ni maksudnya dalam bahasa Melayu kita kata had. Makna macam orang kata kalau nak makan pun kita ada limit kita lah. Bukan boleh kita makan. Macam kita paksa berhenti juga. Betul tak? Minum air bersama. Okey. Tidur pun kan. Mesti ada limit. Tak boleh berlebih-lebih. Tak elok juga. Apa lagi? Itu penggunaan seharian kita lah. Di sini kalau macam untuk arkitek pun ada juga ketinggian tu ada limit dia. Boleh ke nak buat struktur bangunan sampai 1 kilometer. 1 kilometer dia punya tinggi dia. Setakat ni bangunan paling tinggi apa cikgu lupa dah. Tapi yang cikgu ingat tak ada sampai 1 kilometer lah. Tak siap cikgu 700 lebih rasanya. 700 lebih meter. Okey. Apa nama bangunan tu? Burj apa tah? Okay, and then kalau jurutera pula dia nak tentukan kelajuan. Kelajuan satu kenderaan tu. Okay. Berat dia. Boleh ke nak buat kenderaan yang ringan? Yang sangat ringan. Sangat ringan sekali lagi apa? Macam apa ni? Boleh ke lagi kan ke angin tiup kan terbang pula. Kan? Ataupun nak yang berat punya, berat macam banyak mana berat. Berat sangat kan pula, lambat gerak pula. Jadi inilah limit yang kita nak kena tahulah sebagai seorang jurutera kan. Yang sekarang macam orang cuba nak buat ialah kalau kita belajar Islam kita belajar pasal Rasulullah semasa dia Isra' Mi'raj tu, semasa dia Mi'raj tu kan dia naik ke langit kan, diguna burak. So kelajuan dia tu dan berat burak tu. Okay, they are actually trying to find out. Okay. Lepas kita ada kewangan, perancang keuangan, financial planner. Macam mana dia nak optimumkan keuntungan. Biasanya keuntungan kita nak optimum lah. Maksimum maksud, optimum ni maksud maksimum, okay. Kita nak rugi, betul tak? Tapi boleh ke kita nak kau untung orang kata apa sampai tak ada limit. Contoh macam katalah harga pen ni harga kita nak buat dia cost dia katalah RM1. Punyalah nak ambil untung punya tak kira apa. Letaklah harga macam ni harga ni dekat RM10 kan. Boleh ke? Setahu cikgu kalau cikgu mungkin silap kena tanya ustaz kalau bisnes pun nak untung katalah harga pen ni cost dia RM1, kita boleh jual setakat paling kuat pun RM4. RM3 tu keuntungan yang Islam benarkan. Di mana RM3 tu, dalam RM3 tu macam sering kita ada sebahagian nak untuk kita, lepas tu nak kos untuk pengangkutan ke apa-apalah, ejen tolong jual ke macam tu lah. So apa dia punya limit atau optimum keuntungan dia, profit. Okay.
Okey, lepas tu sini dia suruh discuss, Cikgu malas nak discuss. Cuma ada satu bahagian yang cikgu nak fokus kat sini supaya bahagian ni adalah yang orang kata apa, dekat dengan kamu, contoh paling dekat iaitu BMI. I think you all pun pernah selalu dengar. Kalau macam PJ, subjek PJ memang sebut pasal benda ni lah, body mass index. Dalam bahasa Melayu kita panggil indeks jisim badan. Indeks jisim badan. Okay, so sorry ya semua. Jadi apa gunanya kita nak belajar BMI ni, sebab kita nak tahu tentang kesiapan duduk sesebuah negara atau sekolah kan, pelajar ketika belajar tu yang ni macam ni. Adakah dia underweight? Kalau BMI dia 18.5 kan, kenapa tak ada simbol ni? I don't know sekolah anda ada perkenal tak simbol ni. Okay, tapi ni maksudnya kurang lah. Jadi saat sebut kurang, kita tengok daripada kiri ni, kita sebut kiri ni kurang daripada ni. Kalau normal dia macam ni, antara 18.5 dengan 25, besar juga tu, dekat 7 tu kan. Okay, overweight kalau lebih. Tapi kalau lebih daripada 30 dah kita panggil obese. Okay, dalam bahasa Melayu kita guna istilah macam ni, kurang berat, normal, berlebihan berat. Dan bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak ada perkataan khas kan. So dia guna bahasa Inggeris obesity. Okay, sama dengan obese. Kita sebenarnya ada dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Gemuk gedempong kan. Cikgu guna perkataan gemuk gedempong. Tak tahu you all guna bahasa apa. You all Penang cakap apa kan. Okay. Okay, so nak perkenalkan sikit beberapa perkataan yang kita akan lihat, yang mana cikgu pun macam first time tengok benda ni. Macam tak clear. Rasa macam much better. Okay. Inequality ketersamaan. Okay. Linear inequality in one variable. Okay. Ketersamaan linear dah satu formula. Maknanya dia X saja atau ada Y saja. Okay. Boleh tak kalau dua pun boleh juga. Okay. Tapi I think you all punya level, you all belajar satu dulu. Satu boleh buat. Naik tingkatan 4 baru 2. Okay, simultaneous linear inequality ketersamaan linear. Kita ada juga ketersamaan linear serentak. Okay. Tapi hanya melibatkan satu pun boleh ubah. Converse property sifat akas, transitive property sifat transitif, additive inverse sangat terhadap penambahan. Okay. And multiplicative inverse sangat terhadap penerapan. Jadi penambahan ini penerapan. So dua ni dia macam hukum lah. Right. Okay, so I don't want to go all this panjang-panjang atau apa-apa ni. Ini penting. Ini penting sikit lah sebab okay, dari sini converse property of inequality, contoh macam ni, if A less than B then B is bigger than A. Sebenarnya kalau tengok ni dia macam apa, dia swap je. Faham tak? Ni kita tulis A dulu, lepas tu B kan. Tapi ni dia tulis B dulu, baru A, nampak? Tapi dia punya simbol ni, dia samalah. Sebab nampak tak yang buka besar ni dekat B, ni buka besar. So when you read this, you have to read A dulu. A kurang daripada B. Yang ni B lebih besar daripada A. Okay. Ni pula. Yang ni pula. Kalau kata kita ada 3, boleh ubah lah. Boleh ubah.
Dipanggil transitive property of inequality. So transitive. Sebab kalau dia bagi macam ni, if A is less than B and B is less than C macam ni, then A is less than C. Macam tu. If A is less than B, nampak? And B is less than C. Nampak? So kita boleh combine dia. Kita boleh combine semua and then A is less than C. Nampak? A kurang dari C. Sebab dia duduk belah kiri kan. Okay. Kita tengok bahasa Melayu. Okay. Now, kalau kata cikgu tulis macam ni cikgu tulis macam ni. Cikgu tulis nombor, satu nombor tu okay, I think I better use garis nombor all the time supaya you nampak. So I have a garis nombor here. Okay. So this is kosong. This is satu. This is dua. Okay. Now if I were to choose dua. Okay. And I choose kosong. Satu. Okay. So I'm going to write satu. I'm going to write dua here. Tengok this satu and dua. Tak ada apa sini. So kalau cikgu letakkan tanda ni, cikgu letak macam mana? Boleh tak cikgu letak macam ni? Oh lah, tak nampak. Betul ke macam ni? Satu besar dari dua. Tak betul kan? Dah tukar this way. Baru betul. Dua besar dari satu. Kan? Okay. What about if I take negatif satu dengan dua? This way? Betul tak? Kan? Betul kan? Sebab dia duduk belah kanan. Sebab kita kalau kanan besar lah. Kalau kiri kecil kan? Ni betul ke? Ni tak betul lah. Okay, it has to be this way. Okay? Okay, what about if I take because you see when I write this, I must write according to the garis nombor. Ikut susunan garis nombor. Kedudukan dia tu. Okay. Negatif satu. Negatif dua. Okay. So how should I write? Ni lah kan sebab negatif satu duduk belah kanan kan. So dia besar. Okay. Boleh ni? Okay. Ya, kamu jangan tengok cikgu ni satu ni kecil. Kan dua besar. Kenapa pula cikgu letak besar? Sebab kamu ingat kalau untuk nilai negatif ni dia kena ingat, kamu kena macam bayangkan, okay, aku duduk sini, semua duduk sini. So yang duduk kanan tu besar. Yang duduk kanan ni besar. Faham tak? Dan sebab kita nombor ni bukan negatif satu sini, negatif dua sini. Negatif satu sini, negatif dua. Faham tak? Yang ni yang something new lah. Especially kalau menggunakan negatif. Kalau setakat positif ni kan nampak dah. Kan? Okay. And then ni lah cikgu bagi contoh satu positif, satu negatif. Still, positif ke kanan. Kalau dua-dua negatif, okay, kata wadah baca cikgu letak cikgu tak mau letak tulis macam ni, tapi cikgu tulis macam ni. Jadi boleh ke cikgu letak macam ni? Tak boleh lah kan? So it has to be this way.
nak ni lebih besar pada ni. So, you nak tahu untuk negatif besar ni, you tengok balik pada garis nombor. Okay, yang okay. So, alright. So, itu kalau cikgu tulis nombor dua belah. Okay, what if okay. Kan ni cikgu tadi kan yang ni lebih besar kan? Lebih besar. Ini lebih kecil kan? Okay. Cikgu sekarang tak nak guna ni. Besar. Kan cikgu tak nak tulis nombor both sides, tak mau. Cikgu nak guna macam ni, huruf X. So, kalau kata cikgu letak macam ni, alah, tak boleh nak buat. Dia kena pakai plastik. Boleh. Nampak. Nampak macam ni, nampak. Okay. So, the same thing cikgu boleh buat macam ni juga. Instead of writing both nombor, cikgu boleh buat macam ni juga. Nampak. Cikgu tulis macam ni. So, kalau cikgu tulis macam ni, dia dah maksud. Macam tadi ni kita memang bincang two numbers. A specific numbers, 1 and 2. But let's say now I put this one. Jadi maknanya, if I were to draw the garis nombor, so I draw satu kat sini. And the X lebih besar dari satu besar ni, kan X besar satu maknanya should be kanan lah. It should be here. Buat arrow je ni. To show that the answer ni banyak. It can be 2, 3, 4, 5, 6. So you don't know what is the answer. You only know dia punya keadaan di mana X tu lebih besar pada 1. So you have many answers. 2, 3, 4. In fact, you can even take 1.5, 1.75, you know. Kalau perhatikan cikgu buat bulat je ni kan. Buat cikgu buat betul sebab ini macam ni. Kalau dia ada double line kat sini baru cikgu lorek ni. I'll show that one later. Okay. Ini pula. So I should write answer satu lah. So depends on apa dekat sini lah. Okay. So kat sini lebih besar. So yang keliru ni ha. This is that maybe kalau tak nak baik letak cikgu letak line satu ke sini lah. Sini sikit supaya kau nampak. Oh dia ke sini sikit kan. Right. Okay. Ini pula. Yang ni X lebih besar dari 2 so. Okay. Okay, buat this. Macam ni cikgu bertulis tak? Sebab ini dia nak lebih besar belah sini. So ni X lebih besar dari 2. So same thing dari 2. Lebih besar so ke kanan. Cikgu bila ke kiri? Ada. Ke kiri. Okay. I put this way. Okay, so that will be tulis 2 less than, maknanya di kiri. Macam tu. Okay. X less than 2.
less than 2. Sorry. Betul lah. X dan 2 yang ni, okay, yang ni pun sama. So, dia ada baik jawapan. Sama. Okay, what about this? Buat dia. Tu dia jadi satu. Lepas tu, sebab dia less. Duduk kiri. Okay. Sama dengan juga. Okay, yang cikgu nak perkenalkan yang tu. Sebab kita akan gunakan nanti. So, kesimpulan dia sama ada you tulis nombor dua belah, which actually we are not using that in a later part. Ini cuma dia nak terang pada kamu supaya kamu okay, nampak, tahu nilai dia kan. Okay, then we have another one cikgu explain ada X ni. Okay, so bila ada macam ni baru jadi ketersamaan. Okay, now ada beberapa apa kata properties, ciri-ciri operasi especially. Sebenarnya benda ni adalah sedikit diterapkan dalam bab yang sebelum ni. Okay. Tapi sebabkan bab sebelum ni persamaan, dia tidak bawa apa-apa perbezaan yang banyak. Tapi untuk ketersamaan ni dia ada beza. Okay. Sekali lagi cikgu sebut apa benda yang cikgu masukkan lah. Okay, I'm now referring to this page. Okay, page 156. Yang sedang bincang tentang ini. Apakah ciri-ciri ketersamaan? What are the properties of inequalities? Okay, selain daripada yang cikgu sebut converse dengan transitive. Dia satu lagi bahagian ni. Yang melibatkan, bila kita libatkan penambahan dan pendarapan. Okay. A kurang dari B. Okay, katalah cikgu ambil satu nombor lah. Okay, A kurang pada B. So, if I were to take this example here. A kurang pada B. So, cikgu boleh ambil ni halal lah. Okay. So, ambil tu. Kan cikgu ambil contoh sini. A kurang dari B yang ni. Okay, nak tanya. Kalau cikgu tulis 2 dulu, lepas 1, what should I write? Salah sini kan? Betul tak? Jadi maknanya, kalau A kurang pada B, no. Okay, sorry. Dia bukan terangkan tu, okay. Then, ni. A tambah C, B tambah C. Dia tambah C dekat both side. Okay, so let's say I tambah sini C and tambah sini C. So untuk yang ni katalah nak cikgu tambah 2 sini, tambah 2 sini. So what happen? 2 plus 2 is 4. 1 plus 2 is 3. Now, does the symbol remain the same? It remain the same kan? Tak ubah. Okay, what about if I have 1 and then 2? Kita tolak. Tolak 1, tolak 1. Dia kena tolak sama kiri kanan. So here I get 0. And here I get 1. Is it still lebih besar? Atau lebih kecil? Sama, simbol tak ubah. Okay, simbol ketersamaan tidak ubah. Okay, so bila dia berubah? Kalau dia nak bincang ni, mesti ada macam situasi yang mana dia berubah. Okay, let's say cikgu ambil A. Sekarang cikgu nak tunjuk, kita tambah tolak kan nak darab. So katalah kata cikgu ambil nombor yang sama lah. Nombor sama senang lah no. 1, okay. Less than 2. So cikgu nak, kali cikgu darab. Cikgu darab, so cikgu guna kurungan, okay. So kata nak darab 3 sini, darab 3 sini. Dia kena darab nombor sama, okay.
So what will we get? 3.1, 3, 3.6. Adakah simbol dia masih sama macam ni? Masih betul ke? Betul. Okay. Now let's say cikgu nak guna 1, 2 juga macam ni. Tapi kali ni bukan darab dengan 3. Cikgu nak darabkan dengan negatif 3. Okay. So what will I get here? Negatif 3 kan? What will I get here? Negatif 6. Adakah simbol dia masih lagi macam ni? Okay, let's have a look at kelas nombor. So, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Now we have here negatif 3 and negatif 6. So, mana besar? Negatif 3 kan? So, negatif 3 besar pada ni, betul tak? So, it should be. See what happened to the symbol? It move, it change. Okay. Sebab ni kalau kita darabkan negatif 1, kita darabkan dengan negative numbers, dia punya simbol akan berubah kan nilai dia tu. Okay, so kesimpulan dia, kalau you tambah, tolak, simbol tak berubah. Darab pun tak berubah. Tapi bila, darab nombor positif tak berubah. Tapi darab nombor negatif dia berubah. Okay, so maknanya, katalah, cikgu ada macam ni. Negatif X lebih besar daripada 3. Okay, cikgu darabkan dengan negatif yang ni. Negatif 1. Cikgu tak macam ni je. So, ini pun darab 1. Okay, so kita akan dapat apa? Ini ialah positif X. Ini negatif 3. Yang ni akan daripada besar jadi. Okay. Atau nak senang, shortcut dia. Shortcut dia ialah, okay, kan kita ada negatif X besar daripada 3 kan tadi kan. So what I do is, I move yang ni ke kanan. So it becomes positive. And this 3 move ke kiri, it becomes negatif 3. Kan sebab dia move sini negatif kan. Sini move sini jadi positif kan. So tengok simbol dia nak. Simbol dia macam ni you tak berapa nampak lah, tak besar pada kecil. Tapi kalau ikut yang ni punya ni, dia punya simbol dia di X kecil dari negatif 3 kan. X kecil nampak. So it doesn't change. Kalau you guna teknik you move. Bila you nak move, bila you nak jadikan negatif X ni positif. Macam tu. Okay. The most important thing, bila you cakap shortcut pun, you kena kata apa, faham you nak buat shortcut tu untuk apa. Itu nak jadikan X positif. Okay. Kalau memang dah positif tak siap, tak payah buat macam tu. Alright, so these are the characteristic yang that you should know sebelum kita nak buat soalan ni. Okay, so sini ada dia sebut sini additive inverse. Itu istilah. Okay, yang ni pula boleh jadi pecahan. A less than B. So bila dia jadi per, also apa ni, simbol dia pun berubah. Okay. Alright. Okay, so sini dia cuma nak praktis je lah mana besar mana kecil. Ni mana besar? Negatif 8 ke negatif 16? Tolong jawab. Salah sahabat kamu tolong jawab. Tolong sebutkan untuk yang ni. Negatif 8 besar atau kurang dari negatif 16? Tolong jawab. Tolong jawab lah sayang oi.
Negatif 8 ni duduk belah mana? Duduk kanan kan? Negatif 16 duduk belah kiri. So, negatif 8 besar daripada negatif 16. Okay. Lepas tu kita ada juga sedikit macam kalau macam ni pun. So, you tengok ni tak ni? You kena orang kata buang kurungan tu dulu kan. Ni berapa? 25. Ni berapa? 36. Abang boleh tulis. Ini sama dengan ni Okay. Yang ni macam ni pula. Okay, yang ni macam ni. Katalah X tu kosong. Senang. Buat X tu kosong. Jadi 6 dengan 8. So 6 adalah kecil pada 8. So dia follow lah benda tu. Kalau kita X kosong kan. Okay. Sama dengan ni. Kalau X kosong. Okay. Alright. What if kita ada dua nombor macam ni? Dua alfabet macam ni. Adakah X besar pada Y atau Y besar pada X? Y duduk kanan kan? Jadi maka tu Y lebih besar daripada X. Okay. Alright. So now we're doing solving problem. Just like kita belajar kesamaan linear. Yang ini. Saya ambil contoh sini. I take the same example so that you can compare. Alright. Kita nak solving inequality untuk one variable. Okay. So let's say ambil ni ini. 2x plus 1 equals 7. Step sama. Tapi sebabkan inequality, so instead of equal, kata soalan dia lebih besar. Ini cikgu tetapkan lah lebih besar. Nak buat lebih kecil boleh, tapi untuk contoh cikgu buat lebih besar. Okay. So step dia sama macam ni sebiji. Tak ada beza. Okay. Tanda ni ikut. Jawapan dia macam ni. So bukan lagi jawapan dia sama 3, ada satu je jawapan, tapi dia ada banyak. So kalau cikgu minta kamu lukis atas garis nombor, bila like that lah. 3. Okay. Lebih besar kan. Macam tu. Boleh tak? Faham tak semua ni? Ada soalan? Okay, lepas tu cikgu nak ambil contoh. Yang ni. Ini, okay. Ada pecahan. Okay. Sama step dia. Okay, kita kumpulkan terms yang sama kan. So, okay, tak apalah. So, X ni bawa sini. Right. Okay. Ini satu, yang ni bawa sini jadi tambah 4. Yang ni kita akan dapat negatif kan. Negatif 1/3 X. Allah, sorry. Cikgu nak bagi soalan macam ni. Okay. Now, ada dua cara nak buat. Satu yang cikgu kata darab. Satu lagi apa? Shortcut. Nampak ni? Ni kan negatif kan? So, cikgu bawa. Ya, sini pun sama. Tapi ni bawa sini.
5 sini. Kalau cikgu shiftkan yang sebab ada negatif kan. Buat ke sini. So dia kaji positif lah. Yang 5 ni ke sini. Okey, dan baru cikgu X. Jadi per 3 makna darab 3. So, okay. Kita akan dapat. So macam ni timbul dia tak berubah lah. Tapi cikgu ubahkan yang ketukan X. Ini shortcut. Okay. Kamu suka shortcut ke suka yang cara yang panjang yang darat yang satu tu? Cikgu tak suka dah teknik tu. Cikgu suka yang ni shortcut. Supaya kamu tak macam silap kan. Okay, so actually pengiraan dia yang ni je. Yang cikgu nak tunjuk yang melibatkan apa ni tak ada, X tu tak ada dapat negatif, yang ni yang dapat negatif. Okay. Jadi kalau contoh-contoh lain tu samalah macam ni, pecahan ni semua sama. So, cikgu nak kamu ulang balik tengok ni, make sure you really understand yang ni dia, yang cikgu bincang ni memang dah full dah. Okay. Cuma sekarang ni kita fokus pada simbol ni lebih besar atau lebih kecil dan sebagainya. Okay, so macam ni nampak soalan dia. Kan? Bawa ni sini, okay, ni negatif. Negatif X, so bawa ni ke sini. 18 di sini. So negatif X jadi positif dah. Ni buat apa? Cross multiply. Itu je. Okay. Itu je simultaneous ni sebenarnya. Habis dah. Habis. Boleh masuk bab 8 tak? Okay. So, tak apa. Untuk ni kita ada satu yang cikgu nak kena tunjuk lah. Ni. Yang simultaneous ni. Dia sama macam ni juga. Macam kita belajar ni. Kan? Dia ada dua persamaan, betul tak? Tapi dia punya simbol ni equal. So kita ada 3 kaedah. Graph, substitution dengan elimination kan. Okay, untuk yang ni. Okay, so tadi ni dia simultaneous juga, simultaneous. Tapi untuk equations, persamaan. Yang ni untuk inequalities, ketersamaan. Okay. Nampak soalan macam ni. Dia bagi juga dua ni. Okay, tapi macam cara kita nak buat? Adakah nak guna teknik penggantian? Adakah nak guna teknik penghapusan? Okay. Kalau tengok sini, tak ada. Dia tak ada nak. Bukan sorry. Yang ni tadi ni dia penghapusan apa sebenarnya kalau melibatkan dua variable. Okay, minta maaf tak sangat. Ni dua variable. Okay. Ini masih satu. Tapi rasa you all punya apa level form 1 tak ada dua variable. Dia satu saja. So kalau you tengok ni, dia sama macam kita buat tu. Kan? Bawa grupkan ke sini kan. Dapat ni maksud ni grupkan ke sini ke tak? Dapat ini. Tapi dia ada satu lagi final step. Sini x less than 3, x less than 5. So which answer kita nak ambil, kita tengok sini. Kita kena luikan nombor yang tadi cikgu ajar tu kan. Untuk x less than 3, so kita letak dekat 3 ni dan lukis arrow ke kiri. Untuk x less than 5, kita letak 5 dapat on the same line number. Lepas tu lukiskan garis tu ke kiri sebab dia less than. Lepas tu tengok kat mana dia bertindan atau bersilang. Dia dekat sini je. Nampak? Maknanya jawapan final dia ialah kita ambil ni x less than 3 sebab kalau cikgu ambil x less than 5 dia dekat sini kalau cikgu ambil katalah nilai sini 3, 5 ni 4 4 lah. So kalau cikgu ganti sini 4 4 kali 2
8. 8 campur 5, 13. Adakah 13 kurang dari 11? Tak kan? Tak boleh kan? Tapi kalau kat sini, X4 dia jadi 4 kali 3, 12. 12 tolak 10, 2. Memang betul 2 tolak 5. Tapi dia nak memuaskan both. Both kena dipenuhi. Okay? Jadi that's why kita hanya ambil X less than 3 as dia punya final answer. Alright? Okay. Now, adakah setiap kali kita ambil semua sini, kita abaikan ini? Cuba tengok soalan ni pula. Okay. Okay, pengenaan ni cikgu tak nak go through lah sebab apa. Kita dah buat dah dalam persamaan linear. Okay. Tapi cuba tengok jawapan ni. Ni X besar. Ni ada simbol sama juga. Dia macam ada kat bawah tu satu lagi line kan. So X lebih besar dari 6, X kurang dari 4. Cuba tengok. Cuba tengok. X besar dari 6. Ni negatif 6. So ke kanan. Betul? X less than negatif 4. Negatif 4 kat sini. Nanti cikgu buat lah. Saya kan tak faham benda dia cakap. Okay, kita ada X. Cikgu buat sampai dah dapat jawapan sini. Okay, cara dia ialah mula-mula. Ni negatif 6. So, negatif 6 kat sini. Okay. Besar daripada makna macam ni. Nampak? And sebab dia tanda macam ni, so you kena buat. Okay. Cikgu kalau tak buat tanda cerita betul ke tak betul? Salah. Ingat. Okay, lepas tu. Ni pula negatif 4. Kat mana kedudukan negatif 4? Dia kat sini. Dia mesti ke sini kan? Okay. So dia less. Less ke kiri. Nampak? Sebab dia tak sama, so ni bulat. Okay, sekarang kita ambil yang bertindan. Kat sini. So ni jawapan kita sampai sini je. Jadi X kita sebenarnya daripada negatif 6 hingga negatif 4. Cikgu, ni kena bulat hitam ni. Oh yes, kena. Cikgu, yang ni dia bulat saja. So tak payah. Yes, betul. Macam tu. Faham tak? Okay. Alright. So, kita akan buat praktis ni. And cikgu rasa hari ni kita boleh habis sebab ni. Okay. Laju tak? Lajulah. Jangan marah cikgu nak. Tak sebab kalau kamu punya persamaan ini kamu dah okay dia punya ni. So yang ni tak adalah beza. Dia memang tak ada sangat beza. Cuma kamu nak kena hati-hati bahagian yang tanda ni. Bila ada negatif tu. Okay tapi cikgu tak ambil yang ni lah. Ambil ni lah. Self practice. F. 6X tambah 5. Ini yang pertama. Dan yang kedua. Okey, grupkan dia kan. So bawa ni ke sini. So 6X tolak 3X. Kalau kamu dah mahir boleh terus tolak. 14 bawa ni sini so tolak 5. Cikgu nak 3 proses. So ni 3X. Ni 9. So X berbesar pada 9 per 3. Okey, ini pula. Laju ke? Allah, sorry tak nampak Maaf. Okey lagi. Kumpulkan kan X dengan sama-sama X. So tolak 3X kat sini. Yang ni bawa sini jadi tolak 5. 14 tolak 5, 9. Lepas tu ni tolak 3X. So nak dapat X kita bagi dengan 3. So dapat ini. Okay. Ni pula. 13X. Bawa 9X sini. 4 bawa sini. So positif. Ini 4X. So X besar pada 1. Okay. Now garis nombor. 3. Okay, mana 3? 3 sini. Besar daripada so sini. Lepas tu 1. Mana 1? 1 duduk sini. Besar daripada so dia. So nak ambil yang mana? Ambil sini. So jawapan final kita X berbesar pada
Itu jawapan kita. As simple as that. Okay, I'm trying to find soalan yang ada negatif. Tak ada pula. Tak ada dia bagi pula. Okay, cikgu nak buat yang ada pecahan sikit lah. Okay, pecahan. Soft. Okay, ni. Yang ni tak ada pecahan tapi dia ada cikgu buat ni dulu. Dapat A. Dulu. Dan okay. Okay, so kumpulkan X lah. Okay, cikgu nak tanya you all lah. Tolong jawab lah. Tolong jawab dengan apa jawab secara lisan. Bukan jawab chatting lah. Cikgu nak dengar suara you all. Kamu cadang lah. Nak kumpul X sini ke atau sini? Ke kiri atau ke kanan? Can someone answer me please? Tak mau jawab. Okeylah. Tak kisahlah mana-mana sebenarnya. Tapi macam cikgu, cikgu nak tunjuk tak semestinya X kita ke sini sajalah. Cikgu nak letak ke kanan pun boleh. Alright, so let's try ke kanan. Okay. Jadi, so I have my minus 2x here. Kan? And my minus 2x bawa sini jadi positif. Okay. Yang 10 sini. Lepas tu ni 8 bawa sini. So, macam tu. Perasan tak kalau macam cikgu buat? Bila cikgu nak pindahkan macam tu. Sebab minus 2x memang dah ada kat sini. So, cikgu tulis dia dulu. And plus 3x dia mai kemudian kan. So, duduk belakang orang kata. Macam tu je. Yang 10 ni memang dah ada kat sini. So, 8 ni duduk belakang dia lah. Boleh je nak tulis kat depan kan. Tak jadi masalah. Okay, 10 tolak 8. 2. Ni 3x tolak 2x. X. Cantik dah. Alright. Now, kalau lah tadi cikgu tak letak belah kanan. Cikgu letak x belah kiri. See what happen. Okay, minus 3x. Minus 2x ni bawa sini. So, minus plus 2x. Besar daripada 8. Boleh bawa sini. Okay, boleh ni. Macam laju je. Ulang balik. Cikgu nak buatkan alphabet, variable ni belah kiri. Kan? So, maknanya minus 2x ni maintain kat sini. Stay here. Yang ni bawa sini. Minus 2x. Bawa sini. So, jadi plus. 8 maintain sini. Stay here. Okay. 10 yang bawa sini. So, minus 10. Okay. So, what do I get here? Minus 3x plus 2x, I get minus x. Okay. 8 tolak 10, negatif 2. Dua-dua negatif. Jadi, nak buat macam mana? So, you bolehlah guna teknik yang macam cikgu kata sendarab kan. Darab dengan negatif 1 kan. Tapi cikgu tak suka buat macam ni. Sebab nak kena tulis darab-darab macam ni, cikgu tak nak. So, cikgu just pindahkan ni ke sini. So, jadi positif. Pindah sini, jadi positif. Ni maintain. Nampak jawapan sama tak? Sama, okay? Alright. So, yang ni pula. So, this one either that way or this way. Ni pula, so macam mana? Cikgu kan nak bawa ni sini lah. Sebab cikgu nampak 8 ni besar, negatif kan? Main sikit positif. Okay, so cikgu tulis 8x tolak 2x. 9. Yang ni bawa sini tolak 14. Okay. Cikgu tadi cikgu kata kalau minus 2x ni kat sini stay here. So, letak tulis sini. Boleh. Tapi pun boleh juga 8x ni cikgu letak sini. Lagi senang cikgu nak tengok 8 tolak 2 kan. Cikgu macam mana cikgu tahu? Sebab dapat banyak hati cikgu tahu.
Tapi kalau kamu macam rasa tak boleh nak ingat, so letaklah minus 2x depan sini kan. Okey, 9 tolak 14, negatif 5. Okay, so ni sini pusat positif tak adalah kita nak buat shortcut tu. So x less than negatif 5 bagi 6. Okey, cikgu. Lepas tu, lukis satu jenis nombor. Okey, ni 2. Okey, so 2 x less than, kena baca x less than, jangan kamu pergi tengok ni lebih besar kamu tanda sini, tak, kita ikut x, rujukkan x, so x less than, so x less than. Okey, yang ni pula macam mana ni, negatif 56. Nah, actually tak payahlah nak tengok berapa you tahu dah negatif, negatif mesti duduk kat sini lah kan. Letak je, tak payah kamu nak kira ikut skala ke, tak perlu. Okay. Dari kata less, tu maknanya less sini lah. Okay, so jawapan dia macam ni. Sebab jawapan dia ialah x less than negatif 5 pun. Tak boleh ambil jawapan sini. Saya kata sini kosong kan. Kosong. Ada kosong, betul lah kosong kurang daripada negatif 6. Tapi adakah kosong? Okay. So x less than negatif 5. Sebab ini tempat yang dia bertindak kan. Okay, lepas tu alright, so that's 8A. And then pula 8B. Okay, ni muka surat berapa tadi? Muka surat 160. Alright, ni ada pecahan ni. Okay, pecahan x per 2 tolak 1 kurang dari 3. Dan 3x per 5 tolak 2. Okay, kan cikgu dah kata itu, kalau kamu ingat lagi lah, kalau ada apa pecahan kan, bila kita ada pecahan kan, so kita cuba nak get rid of pecahan, kita darabkan dengan penyebut tu kan, right? So kalau 3 kita darabkan 3, right? So sama macam ni, kita ada 2 kan, so darabkan dengan 2. Dia darab 2, semua darab 2 jangan lupa tu. So yang ni darab dengan 2, yang ni pun darabkan dengan 2, yang ni pun darab 2. Okey, so kita akan dapat ni dengan ni pun dah dapat x kan, sebab ini tinggal 1. Lepas tu ni 2, ini 6. Okey, lepas tu baru buat x, buat sini, so 6 tambah 2. Okey, alright, ini pula sama, ni ada 5 kan. Cikgu ada cara lain tak cikgu? Okey, let me see, ada cara lain. Tak nak lah cikgu nak macam tu kan, sebab cikgu tak suka pecahan kan. So ni per 5, jadi kita buat apa? Kita buat apa semua? Satu kelas jawab tolong. Per 5 kita kena buat apa sayang? Darabkan dengan berapa? 5. Ni darab 5. Ni darab 5. Okey. So ni pemudah dapat 1. So dapatlah 3x. Ni 10. Yang ni 5x. Okey. Then group. So nak bawa ke kanan ke kiri? Siapa nak jawab? Tak nampak lagi dah. Bawa mana? Kanan kiri? Aku nak bawa ke kanan, okey? So 5x bawa sini. Kenapa? Minus 3x dapat positif. Ni minus 10. Okay, 5x dapat 3x, 2x. So x ialah bagi 2. X lah ni 5. Kan? Tak payah nak pindah-pindah simbol. Okay. Okay, dan buatkan satu garis nombor. Yang ni dulu 8. Less than.
Okay. Yang terima sini. Besar nampak? Besar daripada ni. So besar. Tak ke sana. So jawapan final dia kat sini. Antara ni. Kalau kau buat cara yang cikgu buat ni. Memang. Oh sorry. Yang ni yang terima. Macam ni. Kan ada ni. So ni kena ikut. Okay. Okay. Walaupun nampak pecahan besar tapi dimudahkan dengan kita darabkan dia. Okay. Yang ni pula. C. X. 9. Lepas tu 5 tolak 2x 7. Okay. Juga pecahan. Macam mana ni? Kalau ikut yang cikgu ajar tu, kita darabkan dengan nombor bawah ni kan. So kalau cikgu pilih 9, okey lah kan. Sini boleh. So cikgu tunjuk yang tu dulu. Kalau darab, tak lagi cikgu tunjuk cara lain. So darab 9. So dapat X. Ini 3 kali 1, 3 kali 3. 6. Dapat jawapan. Start je. Okey, ini pula. Okey. Yang shortcut tu. Okay. Cikgu ambil konsep group. So X memang ada kat sini lah kan. Jadi yang 9 nak kena pergi sini lah sebab nak groupkan dengan nombor je. So dia bahagi 9. So pergi sini darab 9. Sama tak jawapan dia? Okey. Kamu soalan cikgu. Yang ni dia sampai 2 step. Ni 1 step. Tak sebenarnya. Sebab ini cikgu tak boleh balik kan. Cikgu just darab 9 dekat situ. Okay, so nampak macam pendek lah. Orang sama je. Okey. Yang ni pula. Ni ingat tak cikgu ada bagi yang ni. Cikgu banyak kali cikgu tunjuk benda ni supaya kamu macam perasan ni. Nampak? Nampak tak? A per B sama C. A per B sama C. Nampak? So guna teknik ni darab silang. Okay. Tolong. Kalau soalan ni macam ni. Okay. Yang tak darab silang. Tak boleh. Faham tak? Sebab ini 5 tolak something. Bukan macam ni. Ini apa tak? 5 tolak 2x per 7. Ada beza. Okay. Jadi cikgu buat macam ni. So dapat 1.7. So 7. Ada macam ni kan? Okay. Kalau cikgu bawa 2x ke sini. Guna shortcut punya cikgu ajar tu. So jadi positif. Nampak tak? So ada 5 and 7 bawa sini. So kita akan dapat yang kedua. Okay. 5 tolak 7 yang kedua. Okay. So kita nak x saja. So bagi 2. Okay. Boleh Okay. X less than 6. So tanda 6. So less than. So goes like that. Dan yang satu. Kecil daripada. Jawapan sini lah. Jawapan final dia X. X dan nanti. Okay, so 3 soalan ni. Okay. Jadi, your practice ni. Okay. Dengan cara cuba buat. Lepas tu nanti buka YouTube cikgu. Dan tengok balik. Oh, betul tak betul method kamu. Okay, kena ulang-ulang benda ni. Alright, now actually cikgu memang nak buat soalan yang problem solving macam ni. Sebab kalau soalan keluar macam ni memang kalau kamu tak reti nak tulis dia dalam bentuk macam ni, tu tak boleh buat lah. Okay. So kita cuba buatlah soalan satu ni. Soalan ni 4 ni. Kita lebih kurang 15 minit. So habis ni cikgu akan masuk bab baru.
lines and angles. Okay. Okay. Bagi pelajar yang baru masuk, cikgu nak minta tolong cuba beli ni. Sebenarnya juga cikgu bukan nak the whole set, cikgu nak yang ni je. Dia ke sudut, berbaris, lepas tu ni. Ni, yang pelukis. Oops, yang pelukis ni. Okay, nak masukkan dalam ni. Letakkan dia. Cikgu beli ni tak berapa. Boleh guna ni, nanti kita gunakan. Cikgu pesan sekarang supaya apa, bila cikgu tak guna nanti dah ada dah. Okay, yang tadi? Ni, number 4. Kita tengok bahasa Inggeris dulu je, kita buat bahasa Melayu. The salt content in a packet of instant noodle is not more. Saya boleh kata not more. Not more than X. So, kata juga anggap salt content ni ialah X. X is salt content. Okay. So, dia kata not more. Not more sebabnya X. Adakah kita nak buat simbol macam ni? Atau lebih besar? Which one? 800 milligram. Okay, kalau kata macam kamu tak sure lah, you fikir sih logik. Takkanlah letak garam dalam apa, Maggi mee lah, Maggi mee ni melebihi 800. Masih gila lah orang makan kan. Jadi dia mestilah macam ni. Okay. Now dia kata not more. Jadi dia punya simbol memang macam ni. Tak ada macam ni. Okay. It is recommended that the maximum daily intake of salt food is 2,300 milligram. Ini milligram. Find the maximum packet of instant noodle that can be consumed such that the total slot is 2,000. Okay. Okay. Nampak ni. Cikgu tahu jawapan ni lah tapi nak tunjuk pada kamu. Bukan salt content, salt intake. Sebab soalan ni dia nak find the maximum packet. X is packet. X is packet. X is number of packets. Dia tak? You tengok cara cikgu apa? Nak develop, nak dapatkan jawapan. Okay? Cikgu kalau terus bagi jawapan macam nanti kamu macam mana cikgu tahu So I am apa demonstrating to you step apa ni perkembangan macam ni cikgu dapat jawapan. Okay, tadi cikgu kata salt content, lepas tu cikgu tengok salt intake, lepas tu cikgu tengok find the maximum packet. Sebabnya soalan dia bilangan paket kan, jadi mestilah X number packet, bukan yang ini. X bukan yang ini. Faham tak ni? Okay. Dan yang ni pun cikgu tak boleh tulis macam ni sebab ini number packet. Yang ni, so dia bukan yang ini pun. Okay, so kalau satu packet ada
800 miligram. Kalau 2300 boleh tak buat cara macam ni? Cara yang kaedah kadar tu kan. Kita tak dapat jawapan yang boleh je dapat jawapan dia ni. Tak satu. So jawapan dia 23 bagi 8 3 point something lah. Betul tak? Dapatkan 3 24. So ni 3 point something something. 3 point something packet. Kan? 3.25 kot. So ada ke jawapan kita boleh 3.25 packet? Kan kita kena bagi bilangan packet yang so kita kata 3 packet lah. Okey, itu satu kalau teknik guna kaedah kadar proportion. Kalau nak tulis dalam bentuk yang ni, kita kena buat macam ni. 800 X. Nampak tak? Kenapa 800 X? So 800 ni is ya Allah, sorry. Sorry, tadi nampak ke? Tadi nampak ke? Nampak ke tak nampak tadi yang cikgu tunjuk? Tak apa cikgu ulang. Okay, kalau biasanya kalau misalnya kita guna teknik yang proportion yang kita belajar sebelum ni, kita buat macam ni lah, one packet ada 800 miligram. Kan? So kalau dikata nak daily intake 2,300, maknanya kita tahu 2,300 tu berapa paket. So cikgu buat macam ni ke sini. So ambil 2,300 bagi 800. So dapatlah 3.25 paket. Kau rasanya cikgu agak-agak ni jawapan ni kan. Okay. So maknanya dia hanya boleh ambil 3 paket lah. Okay. So teknik proportion. Kalau misalnya nak guna teknik yang inequality. So cikgu buat macam ni. Nampak? 800 gram untuk bilangan paket. Cikgu darabkan dia. So kita nak maximum daily intake of salt 7,300. So maknanya sini, tanda sini lebih besar atau lebih kecil? Dia mesti lebih kecil. Okay? Sebab dia kata maksimum. So kalau maksimum kena lebih kecil. Okay. Okay. Maksimum lebih kecil. Sebab takkanlah nak ambil lebih besar daripada ni. Itu maksud dia. Okay, lepas tu macam nak cari ni X ni. Macam ni. Sama kita buat ni, nampak tak sama? Sama kan? Tapi ni guna teknik inequality lah. Okay, so kita akan dapat 3.25. So kalau ini, kalau cikgu nak lukis garis nombor, okay, mana 3.25? Okay, dia less. Sebabnya dia ke sini. Jadi kita, sebab packet kan, jadi dia mesti ambil nombor bulat lah. Takkan ambil perpuluhan kan. So 3 lah yang paling dekat sekali. So number of packets is 3. Okay, ini soalan dia cakap pasal nombor 4 ni dia sebut maksimum. And dia juga sebut pasal not more. I'm underline all these ni sebab sekejap lagi kita nak buat satu kesimpulan. So perasan tak bila kita guna not more dengan maksimum ni, kita guna simbol less than. Okay. So sekarang cikgu nak buat satu macam jadual. Tak nak buat. Inequality. Okay. Jadi kita
kita guna simbol macam ni kan, less than kan. So far bila kita bincang, perkataan-perkataan ni menggambarkan less than. Okay. Nanti kita tengok lebih besar. Ada tak soalan besar kita tengok ada tak. Not more dengan maksimum kita guna less than. Kamu kena ingat ni tau, sebab nanti bila naik form 3, form 2, form 4, form 5, semua ni you are going to use again. Okay, so I'm making a jadual for you. You boleh buat dalam buku, letak dalam buku aktiviti, buat jadual macam ni. Kan selalu cikgu buat apa-apa, cikgu buat jadual kan. Kita buat yang ni. Okay, sekejap, yang ni kita akan bincang nanti. Minimum. Tadi ni soalan ni dia maksimum, so kita buat ni minimum. Okay. Manager of a clothing store has set some goal. Okay. Ni manager. Dia nak set goal untuk jualan lah. Okay. Construct a linear indicator based on each of the... Okay. Dia bagi situasi dia. Situasi A ialah minimum total monthly sale. Ini maksudnya bila kita nak buka satu apa, katalah baru-baru ni cikgu tengok Ustaz Abid Liu lah, dia apa, dia buka dekat Facebook. Ya? Jap. Dia buka dekat di Facebook tu, dia tunjukkan yang dia perlukan tukang jahit. Okay, dan dia kata dia perlukan 100 tukang jahit. Dan dia nak sebab nak dia punya baju orang banyak tempah tapi tak cukup, so dia perlukan 100. Macam mana dia boleh tentukan dia nak 100? Kenapa tak ambil 200? Bukankah kalau ambil 200 tu apa kata lagi banyak untung kan? Adakah kalau ambil 200 tu banyak untung? So kita gunakan yang inilah untuk nak tentukan sebenarnya he must have done this kind of calculation, tentukan 100. Sebab kalau macam ramai sangat, lepas tu you nak kena bayar gaji lebih daripada apa untung you kan. Jadi that's why dia kata sini minimum. The minimum total monthly sales is sales in RM, X is 1,000, is 18,000. Let me see, adakah maksud dia macam ni? Minimum. Okay. At the end of the month, the total time. Ini tadi gaji. Ini masa. Okay. At the end of the month, masa spent in the counting in the inventory of the store is at most 8 hours. So yang tu dia kena huruf T. Now, at most ni apa? Paling banyak. So kalau paling banyak macam mana? Logik dia kan, kalau kita nak suruh orang kira kan, sebabnya dia kata kira inventory kan. Nak suruh dia kira selama mana dia suka ke? Kan? Atau macam cikgu bagi latihan kat kamu. Cikgu kata, okay buat latihan ni. Cikgu kata, buat latihan ni at most 2 hours. So adakah maksudnya lebih daripada 2 jam buat? Kan? So tak boleh lah kan? Atau test, ujian, cikgu bagi. At most 2 hours. So maknanya the word at most. So now we are seeing the word at most. Okay, dia maksud dia less than 8 jam. Ni hours. Ni apa? Sorry. Ni RM. Ni tak payah tulis ni sebenarnya. Okay, C pula. Total daily sales. Ni jualan. Must be more. Kan? Ni dia nak untung lah, untung. Bukan jualan dia. Must be more than 700. Jadi itu dia guna huruf H. So, more. Takkan untuk nak sikit kan? Takkan untuk nak ambil less than 700. So, kita nak more than 700.
So ni more than. More than. Jadi at most dia less kan. Kalau dia besar, dia be more than. Okay, ingat tu. All this word ni kena ingat lah. Okay, kalau minimum, sini minimum kan. Minimum total, so memang minimum nampak minimum kat sini lah. Okay. Nak kejap balik betul tak betul. Okay, apa? Okay, tapi tak ada nak pengiraan mata soalan 4 ni. Okay. Lagi tak? Ni kot number 7 ni. Kita number 7. Madam Chong's mass is 72. Lepas dia masuk fitness program, her mass decreases at a rate of 3 kg per month. Find the minimum number of months that Madam Chong has to participate in the program so that her mass become less than 52. Wah, macam nak buat ni? Sekarang 72. Selepas dia dah ni, dia setiap bulan 3 kilo. Okay, back to yang tadi cikgu kata apa? Tengok ayat dia, find the minimum number of months. So, X is month. Boleh? Dia nak less than 52. Less than 52. Lepas tu, 32 ni kena masuk kat sini tak? Masih masuk tak? Mestilah kan sebab ni duit dia lepas dah. Ni, okay. So, X is month. Jadi kita ambil 3X. Faham tak? Ni kan kilogram. Ini ialah kilogram per month. Faham tak? 3 kilo per month. So, dia nak tahu berapa month. And cikgu kena ambil 72. Tolak. Dahsyat soalan ni. Faham tak ni? Cikgu ulang balik. So, kalau you baca balik ayat dia ni, macam ni. Berat dia 72 ni dia. Okay. Lepas tu dia exercise. Dia exercise. Weight dia kurang. Setiap bulan dia kurang 3 kilo. Sampailah dapat 52. Faham tak cerita dia? Boleh cikgu ulang balik. Nombor 72 berat dia. Lepas tu, dia duk exercise. Dia punya ni decrease. This is decrease. Decrease macam tolak. Okay. Rate of 3 kg per month. Maksudnya, setiap bulan, ni bulan. X kan month kan. Dia kurang 3. So, cikgu darabkan dia. Okay. And dia nakkan supaya weight dia less than 52. Okay, so. Ni dah jadi macam soalan tu lah yang kita jawab sebelum ni kan. So, cikgu letak X kat sini. Okay, 72 minus 52. Berapa 75? 20. Okay. So, X ialah 20 bagi 3. Berapa ni? 6. 6.333 months. Betul tak? So, maknanya dia kena, okay. Kita tengok Ni 6.33. So, jawapan dia sini kan. Tapi soalan tanya minimum number of months. So, kalau 6. Masih belum boleh kan? Dia kena berapa? 7. Betul tak? Untuk soalan ni, dia punya jawapan kena spesifik lah. Sebab dia tanya find the minimum number of months. Find the minimum number. So, maknanya 7 months. 7 months baru berat dia akan turun 52. So, kalau tepat-tepat yang 6.33 ni, dia baru macam 52. Tak? So, dia kena
tambah sikit 7 bulan. Lagipun dia dah kata di sini give your answer to the nearest whole number. So the nearest is 7 lah. 7 months. Okay. Not bad, not bad, not bad. Last 3 years cikgu tak jawab soalan-soalan ni. Ni pun boleh juga ni. Okay. So cikgu rasa dia suruh berhenti semua yang Zoho. Okay lah. So kita habis kat sini. Thank you everybody. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita masuk bab baru nanti Okay, Assalamualaikum. Bye.